Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video ini kita akan bincangkan teknik menjawab matematik SPM 2023 kertas 2 bahagian A. Dalam video kali ini kita akan bincangkan soalan percubaan dari negeri Kedah. Kita lihat soalan kita yang pertama. Raja 1 menunjukkan sebuah bekas berbentuk silinder yang dipenuhi dengan air. Diberi tinggi silinder adalah 2 kali jejari silinder. Soalan A, tentukan tinggi dalam cm air dalam silinder itu. Jadi di sini tingginya adalah 2 kali jejari, kita ambil 2 darab dengan 7. Jadi kita akan dapat 14. Selanjutnya untuk soalan B, hitung isi padu dalam sentimeter padu air dalam silinder itu. Jadi kita akan gunakan rumus bagi silinder iaitu pi j kuasa 2t. Jadi kita ganti nilai 22 per 7 darab dengan j 7 kuasa 2 darab dengan tinggi 14. Kemudian kita terus tekan kalkulator, kita akan dapat 2155. Kemudian dari segi pemberian markah untuk soalan A, kita akan dapat 1 markah. Untuk soalan B, langkah pengiraan 1 markah, jawapan 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 3 markah untuk soalan ini. Selanjutnya terlihat soalan nombor 2A. Tentukan sama ada ayat di bawah merupakan pernyataan atau bukan pernyataan. 1 ialah nombor perdana. Jadi sebelum tu kata kunci di sini adalah pernyataan. Pernyataan adalah suatu ayat yang boleh kita tentukan nilai kebenaran sama ada dia benar ataupun palsu. Dan bukannya kedua-duanya sekali. Kalau kita lihat 1 ialah nombor perdana, kita boleh jawab dia adalah palsu. Sebab 1 bukan nombor perdana. Jadi dia adalah pernyataan. Dan pernyataan ini adalah pernyataan palsu lah. Tapi dalam soalan ini, jawapan kita adalah pernyataan. Selanjutnya untuk soalan 2B, tulis songsangan bagi implikasi berikut dan tentukan nilai kebenarannya. Jika X sama dengan 3, maka X tambah 5 sama dengan 8. Jadi untuk melakukan songsangan, kita akan nafikan P dan nafikan Q. Ini adalah perkara P dan ini adalah perkara Q. Jadi jawapan untuk songsangan, jika X tak sama dengan 3, maka X tambah 5 tak sama dengan 8. Selanjutnya kita akan tentukan nilai kebenarannya. Dan nilai kebenaran di sini adalah benar. Selanjutnya terlihat soalan 2C. Tentukan sama ada hujah berikut adalah sah atau tidak sah, serta munasabah atau tidak munasabah. Untuk menentukan sama ada suatu hujah itu sah ataupun tak sah, dia mesti ikut 3 bentuk penghujahan, iaitu bentuk 1, bentuk 2 dan bentuk 3. Kita lihat adakah dia memenuhi bentuk 1, 2 ataupun 3. Kita lihat premis 1, jika P kurang daripada 5, maka P kurang daripada 15. Untuk premis 1 ini dia menggunakan ayat implikasi, iaitu jika P maka Q. Selanjutnya untuk premis yang kedua, P kurang daripada 5. Yang ini dia menyatakan perkara Q. Kemudian kesimpulan, P kurang daripada 5, ini adalah perkara P. Jadi di sini untuk premis 2 dia menyatakan perkara Q dan kesimpulan dia menyatakan perkara P. Kemudian dia tidak menafikan pernyataan ini. Jadi dia tak boleh memenuhi bentuk 3. Dan dalam masa yang sama juga dia tidak memenuhi bentuk 2. Dan jauh sekali lah untuk memenuhi bentuk pertama. Jadi di sini hujah ini adalah tidak sah. Dan apabila suatu hujah itu tidak sah, maka dia tidak munasabah. Selanjutnya kita lihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, kita akan dapat 1 markah. Soalan B, songsangan 1 markah dan nilai kebenaran 1 markah. Kemudian untuk soalan C, ternyatakan tidak sah 1 markah dan tidak munasabah 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 5 markah. Selanjutnya kita lihat soalan nombor 3. Raja 3 menunjukkan lakaran bagi graf fungsi fx sama dengan x kuasa 2 tambah 4x tambah p. Diberi bahawa titik minimum bagi graf tersebut ialah negatif 2, negatif 8. Soalan A, hitung nilai P. Nilai P berada di dalam fungsi ini. Jadi untuk mendapatkan nilai P, kita akan gantikan nilai fx dan juga nilai x.
Jadi di mana kita nak ambil nilai tu, kita akan ambil pada titik minimum, iaitu negatif 2 dan juga negatif 8. Negatif 2 ini adalah X dan negatif 8 ini adalah Fx. Jadi kita akan gantikan nilainya. Jadi fungsinya adalah Fx sama dengan X kuasa 2 tambah 4X tambah P. Dan kita gantikan Fx dengan negatif 8 sama dengan X gantikan dengan negatif 2 kuasa 2 tambah 4 darab dengan negatif 2 tambah P. Kemudian kita akan terus menggunakan kalkulator dengan menggunakan alpha dan calculate. Dan kita akan dapat nilai P sama dengan negatif 4. Seterusnya untuk soalan B, graf fungsi kuadratik itu kemudian dipantulkan pada paksi X. Nyatakan fungsi kuadratik yang diwakili graf yang terhasil dalam bentuk Fx sama dengan Ax kuasa 2 tambah Bx tambah C. Seterusnya, cari persamaan paksi simetri bagi graf tersebut. Baiklah, graf ini kita akan pantulkan pada paksi Y, pada paksi X. Jadi apa akan jadi pada graf kita? Ini adalah garis pantulan. Jadi graf kita akan jadi macam ni. Jadi macam tu. Ini akan jadi terbalik. Negatif X kuasa 2 tolak 4X tambah 4. Jadi di sini graf kita akan terbalik daripada graf asal, iaitu Fx sama dengan negatif X kuasa 2 tolak 4X, kemudian kita tambah dengan 4. Kemudian dapatkan pula paksi simetri. Paksi simetri adalah berada pada titik maksimum. Jadi tadi titik minimum, kemudian titik maksimum. Jadi nilai X dia adalah sama, iaitu negatif 2 di sini. Jadi persamaan paksi simetri adalah X sama dengan negatif 2. Kemudian dari segi pemberian markah, untuk soalan A, langkah pengiraan 1 markah, jawapan 1 markah. Soalan B, langkah pengiraan 1 markah, jawapan 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan ini. Seterusnya kita lihat soalan nombor 4. Husna berhasrat membeli sebuah televisyen yang berharga 2,300 secara ansuran dari sebuah kedai elektrik. Ini kat sini kita ada package A dan juga package B. Tentukan package mana yang lebih menguntungkan Husna dari aspek jumlah pembayaran setelah tamat pelan ansuran 24 bulan tersebut. Jadi di sini kita akan menggunakan rumus faedah mudah, iaitu PRT. Pertama sekali kita lihat untuk package A dulu. Okay, untuk package A ni, dia bayar wang pendahuluan sebanyak RM230. Jadi kita ambil RM2,300, kita tolak dengan RM2,030. Jadi jumlah pinjaman dia adalah RM2,070. Jadi berapa yang dia kena bayar? Pertama sekali, tentulah dia kena bayar prinsipal RM2,030. Kemudian dia kena bayar dengan interest ataupun faedah. Faedah PRT, iaitu 20/30 darab R. R di sini adalah 3.2%. Dan darab dengan T. T dalam unit tahun. Jadi 24 bulan bersamaan dengan 2. Okay, kemudian kita kena tambah pula dengan bayaran muka yang dia buat mula-mula tadi, iaitu RM230. Kemudian kita tekan kalkulator, kita akan dapat RM2,432.48. Kemudian kita lihat pula untuk package B. Package B di sini dia tiada wang pendahuluan. Jadi sepenuh dia akan hutang sebanyak 2,300 tu. Jadi kita ambil prinsipal 2,300 tambah dengan faedah, iaitu PRT 2,300 darab dengan R di sini adalah 3.6 dan darabkan dengan 2. Dan kita terus tekan kalkulator, kita akan dapat RM2,465.60. Jadi kita lihat di sini ada perbezaan harga antara package B dan package A. Jadi di sini kita perlu pilih package A. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi agihan markah untuk soalan ini. Kita mendapatkan harga untuk package A 1 markah, package B 1 markah, kemudian
Kita buat perbandingan 1 markah dan kita pilih package A 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan ini. Kita teruskan lagi dengan melihat soalan nombor 5 menunjukkan permainan animasi Jump in Rewards yang melibatkan watak bubu. Dalam permainan ini, watak animasi bubu akan melompat dari satu petak ke petak yang lain secara rawak. Petak berwarna hitam mewakili kawasan lompatannya. Diberi jumlah keseluruhan perimeter setiap petak berbentuk segi empat sama yang dilalui bubu ialah 240 cm. Okey, soalannya, hitung luas dalam cm persegi bagi satu petak berbentuk segi empat sama berwarna hitam tersebut. Jadi 240 itu adalah perimeter keseluruhan kotak berwarna hitam. Jadi kita kena kira bilangan kotak berwarna hitam iaitu jumlahnya adalah 20. Jadi kita kena dapatkan perimeter untuk satu kotak. Jadi kita ambil 240 bahagi dengan 20. Kita akan dapat untuk satu, itu bersamaan dengan 12. Jadi satu kotak ini sama dengan 12 perimeter. Dan ini adalah segi empat sama. Jadi untuk mendapatkan panjang sisi, kita akan bahagi dengan 4. Jadi 12 bahagi dengan 4, dia dapat 3. Jadi setiap sisi panjangnya adalah 3 cm. Jadi untuk dapatkan luas, panjang darab lebar 3 darab 3. Kita dapat 9. Seterusnya dari segi agihan markah, kita membuat operasi bahagi 240 dengan jumlah kotak 1 markah. Kemudian kita mencari luas, itu panjang darab lebar 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 3 markah untuk soalan ini. Seterusnya terlihat soalan nombor 6. Badrul memiliki sebuah kereta kegunaan peribadi dengan kapasiti enjin 1768 cc di Alostar, seperti yang ditunjukkan dalam rajah 6. Beliau ingin menjelaskan cukai jalan bagi kenderaan tersebut di kaunter Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Kedah. Berdasarkan cara 6, hitung baki yang akan diterima oleh Badrul jika dia membayar menggunakan wang RM300. Untuk kereta Badrul, sisinya adalah 1768. Ini terlihat pada jadual, kita ambil pada baris yang kedua di sini, iaitu 6001 sehingga 1800 cc. Kemudian kita ada kadar asas dan juga kadar progresif. Kadar asas ini adalah kita lihat pada kadar progresif ini, dia kata tambah 40 sen setiap sisi melebihi 1600 cc. Jadi untuk asas dia adalah 1600 cc. Dan Badrul kena bayar RM200. Kemudian kita tengok pula kadar progresif, kita ambil 1768, kita tolak dengan 1600. Kemudian kita kali dengan kadarnya 40 sen. Dan jumlahnya di sini adalah RM67.20. Jadi kita akan tambah kedua-dua nilai asas dan progresif ini untuk mendapatkan nilai sebenar cukai jalan. Iaitu kita akan dapat RM267.20. Kemudian Badrul dia bayar guna duit RM300. Jadi untuk dapatkan baki, kita ambil 300 tolak dengan RM267.20 dan kita akan dapat bakinya RM32.80. Kemudian dari segi agihan markah, kita mendapatkan jumlah keseluruhan cukai jalan, kita akan dapat 2 markah. Kemudian kita buat operasi tolak 1 markah, jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan ini. Seterusnya terlihat soalan nombor 7. Rejim 7 menunjukkan sebuah segitiga PQS dalam satu garis lurus ST dilukis pada satu satah ke atas. Garis lurus PQ selari dengan garis lurus ST. Dan garis lurus QRS adalah selari dengan paksi Y. Diberi nisbah jarak OP dan QS adalah 4:7. Jadi di sini 4, jadi di sini 7. Jadi kita kena dapatkan untuk 1 unit, kalau 4 dapat 8, kemudian 1 unit itu adalah 2. Jadi 7 ni kita darab dengan 2. Jadi panjang garis lurus QS ini adalah 14. Kemudian diberi kepada kita koordinat S 10 negatif 1. Jadi di sini 1 unit, maka di bahagian atas 13 unit di sini. Jadi di sini puncak Q itu adalah 13. Di sini kita boleh dapatkan koordinat Q adalah 10, 13. Kita lihat soalan A.
koordinat bagi titik Q. Okey, kita dah dapat dah koordinat titik Q. Kita terus tulis 10, 13. Seterusnya untuk soalan B, persamaan garis lurus ST. ST selari dengan garis PQ. Jadi untuk mendapatkan persamaan garis lurus, kita akan gunakan Y sama dengan MX tambah C. Kita kena dapatkan nilai M dulu. Pada garis ST, kalau kita lihat di sini, kita cuma ada satu titik yang ada koordinat, iaitu titik S. Titik T tak ada koordinat. Jadi kita tak boleh nak gunakan rumus kecurunan. Jadi di sini kita akan menggunakan garis PQ. Sebab Q kita ada 10, 13, kemudian P koordinatnya adalah sifar 8. Sebab kedua-dua garis ini adalah selari, maka nilai M mereka adalah sama. Jadi kita ambil dulu koordinat dia di sini. Itu 10, 13 dan satu lagi titik 08. Jadi kita ambil Y tolak Y per dengan X tolak X. Jadi 13 tolak 8 per dengan 10 tolak sifar. Kita akan dapat 1/2. Seterusnya kita kena dapatkan pula nilai C. Untuk dapatkan nilai C, kita kena ganti nilai. Iaitu nilai M, nilai X dan juga nilai Y. Untuk nilai X dan Y, kita lihat pada garis ST, kita ada koordinat pada S, iaitu 10, negatif 1. 10 ini adalah nilai X, negatif 1 ini adalah nilai Y. Jadi kita gantikan nilai Y MX tambah C, iaitu negatif 1 sama dengan M 1/2 darab dengan X 10 tambah C. Kemudian kita terus tekan kalkulator menggunakan alpha dan shift tu, dan kita akan dapat C sama dengan negatif 6. Kemudian kita tulis jawapan akhir kita, Y sama dengan M, iaitu 1/2X, tambah C, iaitu tolak 6. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, kita akan dapat 2 markah. Untuk soalan B, kita dapatkan nilai M 1 markah, nilai C 1 markah, jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 5 markah untuk soalan ini. Baiklah, seterusnya kita lihat soalan nombor 8. Kejelapan di ruang jawapan menunjukkan sebahagian daripada gemerajah Venn yang tidak lengkap dengan keadaan P kesatuan Q kesatuan R. Diberi set P adalah nombor perdana kurang daripada 10, set Q adalah nombor genap kurang daripada 10 dan set R adalah huruf vokal. Lekatkan gemerajah Venn pada ruang jawapan dalam set Q dan set R, seterusnya lorekkan kawasan P persilangan Q prime kesatuan R. Pada pertama sekali kita kena dapatkan unsur-unsur yang ada di dalam set P, set Q dan juga set R. Okay, untuk set P, dia merupakan nombor perdana yang kurang sama dengan 10. Jadi terdiri pada 2, 3, 5 dan 7. Kemudian seterusnya untuk set Q, dia merupakan nombor genap yang kurang sama dengan 10. Jadi 2, 4, 6, 8, 10. Kemudian untuk set R adalah huruf-huruf vokal, iaitu A, E, I, O dan U. Jadi sini kita akan lukiskan set P, Q dengan R. Sebelum tu kita lihat dulu adakah terdapat set yang bertindan. Kalau kita lihat di sini set P dan Q dia ada unsur yang sama di sini, itu nombor 2. Jadi P dengan Q dia akan bertindan. Jadi kita akan lukis set Q yang bertindan dengan P. Okay. Kita boleh gunakan sebarang bentuk, tak semuanya bentuk bujur. Ini pun tak macam bujur pun. Nampak macam pelik sikit. Okay. Pastikan kita lukis dengan cantik dan kemas. Kemudian seterusnya set R. R adalah huruf. Jadi huruf dia tak akan bertindan dengan set P dan juga set Q. Jadi kita buat dia secara eksklusif macam ni. Kemudian kita labelkan dengan R. Untuk soalan ini kita tak perlu letakkan unsur di dalam set ini. Cukup sekadar ini saja. Kemudian seterusnya kita akan lorekkan kawasan P persilangan Q prime kesatuan R. Jadi untuk melorek kawasan dalam set, kita akan letakkan nombor di dalam set tersebut. Dan nombor ini kita letakkan secara rawak. Jadi kita ada 4 ruang. Lalu kita akan lorekkan kawasan. Mula kita senaraikan nombor yang ada di dalam set P. Dalam set P kita ada 3 dan 4. Kemudian Q prime, iaitu yang berada di luar Q, 1 dan 4. Kemudian operasinya adalah persilangan. Itu nombor yang sama dalam P, ada juga dalam Q prime, iaitu 4.
Kemudian set R. Dalam R kita ada 1. Kemudian operasinya di sini adalah kesatuan. Jadi kita akan satukan jawapan dalam kurungan tadi dengan R. Iaitu jawapan akhir kita adalah 1 dan 4. Jadi kita labelkan kawasan nombor 1 dan kawasan nombor 4. Dan seterusnya kita lihat pula dari segi agihan markah. Kita melengkapkan kewarna fan, kita dapat 2 markah. Kemudian kita loretkan kawasan yang terlibat, terdapat lagi 2 markah. Dan keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 4 markah. Seterusnya kita lihat soalan nombor 9. Soalan 9 menunjukkan rantau berloret yang memuaskan 3 ketaksamaan linear yang menunjukkan bilangan peserta lelaki X dan bilangan peserta perempuan Y yang telah menyertai sebuah seminar pelaburan. Nyatakan 3 ketaksamaan yang mentarifkan kawasan berloret. Di sini kita ada 3 garis, jadi kita labelkan ini garis pertama, garis kedua dan garis ketiga. Kita lihat garis pertama kita diberi kepada kita adalah Y sama dengan X. Kemudian kawasan berloret berada di atas garis dan garis itu adalah garis putus-putus. Jadi Y besar daripada X. Kemudian untuk garis yang kedua adalah garis mendatar dan garis ini memintas paksi Y pada kedudukan 5. Dan garis ini juga adalah garis putus-putus. Jadi kita boleh namakan garis ini sebagai Y kurang daripada 5. Sebab kawasan berloretnya berada di bawah garis. Selanjutnya untuk garis yang ketiga, garis ini kita akan menggunakan persamaan garis lurus, iaitu Y sama dengan MX tambah C. Jadi kita lihat kecurunan ya, M. Kecurunan adalah tegak per ufuk. Ataupun kita boleh guna kecurunan M sama dengan negatif pintasan paksi Y per pintasan paksi X. Pintasan paksi Y di sini adalah 6 dan pintasan paksi X di sini adalah 6 juga. Jadi kita ambil negatif pintasan Y iaitu negatif 6 per 6. Jadi kita dapat negatif 1. Jadi kita boleh tulis Y sama dengan M tu negatif 1 X tambah C. C di sini adalah 6. Dan jawapan kita Y sama dengan negatif X tambah 6 adalah nama garis tu. Kemudian kita lihat ketaksamaan kawasan berloret berada di atas dan garis dia adalah garis padu. Maka jawapan akhir kita Y lebih besar sama dengan negatif X tambah 6. Pastikan bila kita nak menjawab nanti, kita akan tulis pada ruangan yang telah disediakan. Okey, untuk seterusnya untuk pemberian markah, kita akan dapat 1 markah masing-masing untuk setiap ketaksamaan. Dan kita akan dapat 3 markah untuk soalan ini. Teruskan lagi dengan melihat soalan yang terakhir, iaitu soalan nombor 10. Encik Ashraf baru mencuburi bidang perniagaan. Sebagai langkah pertama, beliau bercadang untuk berniaga burger di hadapan rumahnya. Pada peringkat permulaan, beliau memulakan jualan dengan 300 biji burger sehari. Darjah 10 menunjukkan iklan harga burger yang dijualnya, iaitu burger ayam X dan burger daging Y. Sejumlah 150 burger ayam dan 150 burger daging dijual pada hari pertama dan beliau memperoleh RM890 setelah menolak ambilan RM10 untuk membeli plastik pembungkusan. Jadi di sini untuk hari pertama pendapatannya adalah 890, kita kena tambah dengan RM10, iaitu bersama dengan 900. Kemudian seterusnya, pada hari kedua pula sejumlah 250 biji burger ayam dan 50 biji burger daging telah dijual dan beliau memperoleh RM860. Menggunakan kaedah metrik, cari harga dalam ringgit Malaysia bagi sebiji burger ayam dan sebiji burger daging. Jadi di sini kita kena keluarkan persamaan linear kita terlebih dahulu. Untuk hari pertama 150X dan 150Y, pendapatannya adalah 900. Jadi kita akan tulis. Kemudian untuk hari kedua, dia menjual sebanyak 250X. Kemudian untuk bilangan burger Y 50 biji, 50Y. Kemudian dia dapat RM860. Kemudian seterusnya kita akan tukar kepada bentuk matriks 150 darab dengan XY sama dengan 900 dan RM860. Kemudian untuk mendapatkan XY, kita akan songsangkan
1 per dengan A darab D, 150 darab dengan 50, tolak dengan B darab C. Kemudian A dan D akan bertukar tempat, jadi 50 berada di atas, 150 berada di bawah. Kemudian B kita akan tukar tanda daripada positif jadi negatif 150. Betul juga dengan C, kita tukar tanda jadi negatif 250. Darab dengan 900 dan 860. Kemudian sampai ke tahap ini, kita boleh terus menggunakan kalkulator. Dan penggunaan kalkulator ini kita boleh rujuk pada video yang sebelum ni. Jadi sikit sini cikgu tak tunjuk dah macam mana nak guna. Jadi nilai X kita akan dapat RM2.80 dan nilai Y kita akan dapat RM3.20. Kemudian dari segi penggunaan markah, kita menggunakan persamaan linear satu markah, kita susun dalam bentuk matrik satu markah. Kita menggunakan matrik songsang satu markah dan jawapan akhir masing-masing terdapat satu lagi markah. Dan maka keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 5 markah. Baiklah, sampai sini saja untuk video kita pada kali ini. Sekian, terima kasih, selamat belajar dan jangan lupa untuk menonton bahagian B dan bahagian C pula.